Cantik soalan itu. Soalan berbunyi, bayang penyata kepada ampunya bayang. Bayang menyatakan ampunya bayang. Jadi apabila bayang tua, apakah juga ampunya bayang itu tua? Itulah kot lebih kurang soalannya. Zahir semakin tua, apa juga batin ikut tua. Seumpama roh kita masa kita tua dengan roh kita semasa kita muda. Masa kita muda, kita boleh panjat pokok kelapa menggunakan kaki tangan. Masa kita muda dulu. Sekarang kita tua, roh yang sama dengan roh yang zaman muda, zaman tua pun roh yang sama. Kenapa kaki tangan kita yang sama tak boleh panjat kelapa? Katanya roh tak muda tak tua. Kita memiliki roh yang sama bila kita tua. Roh yang sama dengan roh yang masa kita muda dulu. Namun apabila kita tua, kaki yang sama, tangan yang sama, tak boleh panjat kelapa. Berarti tubuh badan kita mengalami tua. Apakah juga roh itu ikut tua? Apakah juga roh itu turut tua? Dan kalau kita lanjutkan lagi, kita ini wajahnya Allah. Kita ini wajahnya Allah. Kalau kita wajahnya Allah, apakah Allah turut tua sebagaimana tuanya kita? Jadi soalan itu begitulah bunyinya. Mungkin mari kita sama-sama beri jawapan. Kita ini penyata bagi Allah. Kalau kita putih, tandanya Allah juga putih. Kalau kita tinggi, tandanya Allah juga tinggi. Kerana zahir itu menggambarkan batin, batin menggambarkan zahir. Artinya batin dengan zahir sama. Kalau kita kata zahir dan batin sama, masakan zahir tua, batin juga ikut tua. Kalau kita ni bayangnya Allah, wajahnya Allah, gambarnya Allah, penyatanya Allah, artinya kita tua, Allah juga apakah ikut tua? Inilah persoalannya. Mari sama-sama kita perbincangkan. Setelah semua bagi pendapat, barulah ayanda gulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah. Siapalah kita
di dunia ini tanpa kedua ibu bapa kita serta para guru-guru kita terdahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ada satu usul, satu pertanyaan, satu persoalan dan satu kemuskilan daripada salah seorang sahabat kita. Soalannya berbunyi begini. Zahir semakin tua, adakah batin juga tua? Sedang kita belajar, zahir menyatakan batin, iaitu bayang menyatakan Tuhan empunya bayang. Apakah jikalau bayang tua, batin juga ikut tua? Apabila bayang tua, apakah Tuhan empunya bayang juga ikut tua? Begitulah bunyi soalannya. Kalau boleh kita panjangkan soalannya, iaitu kita belajar selama ini bayang tidak ubah seperti Tuhan empunya bayang. Jikalau bayang muda, Tuhan ikut muda. Jikalau bayang tua, Tuhan ikut bayang. Jikalau bayang tua, empunya bayang juga ikut tua. Ini yang kita belajar. Zahir itu batin, batin itulah zahir. Ini yang kita belajar. Tapi ternyata apabila kita tua, apakah batin kita ikut tua? Dan lagi, kita ini dikatakan bayangnya Allah, wajahnya Allah. Sedangkan wajah kita berubah-ubah. Ada wajah tua, ada wajah muda. Apakah Allah juga berwajah muda, berwajah tua? Apa juga Allah itu tua dan Allah juga muda? Nah, inilah kemuskilan dia kepada kita, untuk kita sama-sama mencari jalan jawapan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang beriman, saya ingin berkongsi pendapat saya. Begini bunyinya, dengar baik-baik. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seumpama kita beli sesuatu barang daripada luar negara, bawa balik ke Malaysia, barang ini tidak ada di Malaysia, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Thailand, tidak ada di rantau Asia ini, hanya ada di Amerika. Bawa balik ke Malaysia. Inilah baru pertama kali kita nampak barang sebegini. Baru pertama kali kita nampak barang sebegini. Tak ada di Malaysia, Indonesia, Thailand, Asia, tak ada. Hanya di Amerika saja ada. Apabila barang itu hanya satu-satu saja yang ada, bagaimana kita nak bandingkan ianya cantikkah, hodohkah, lawakah, molekkah, jelekkah, tinggikah, rendahkah? Bagaimana kita nak buat perbandingan sedangkan benda itu satu saja?
Jikalau dua, boleh kita buat perbandingan. Benda ini dengan Indonesia, panjang benda Indonesia daripada ini. Kalau benda ada dua, kita boleh buat perbandingan. Yang ini putih, benda yang sama di Thailand hitam. Kita boleh buat perbandingan kerana ada dua barang. Ada barang di Indonesia, ada barang lagi di Thailand, benda yang sama. Kita boleh buat perbandingan. Tetapi jikalau barang itu hanya ada satu, dan pertama kali kita lihat itulah satu-satunya, bagaimana kita nak buat perbandingan? Begitu juga dengan persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat kita. Dia kata bayang sama dengan empunya bayang. Betul. Bayang sama dengan empunya bayang. Lalu dia sambung lagi. Kita tua. Bayang kita ni tua. Kita ni bayang tua. Apakah juga empunya bayang itu tua? Empunya bayang itu Allah. Kita ni bayang Allah. Kita wajah Allah, wajhullah. Kalau kita tua, apakah Allah ikut tua? Sebab apa begitu? Sebab ada dua. Ada Allah, ada makhluk. Ada engkau, ada aku. Ada jauh, ada dekat. Ada zahir, ada batin. Bolehlah kita buat perbandingan. Tua kah, muda kah. Tapi jikalau barang satu, yang zahir itu batin, yang batin itulah zahir. Yang zahir itu batin, yang batin itulah zahir. Artinya benda ni satu. Awal, akhir satu. Awal tak ada permulaan, akhir tak ada kesudahan. Artinya awal dan akhir ni satu. Lainlah jikalau awal ada permulaan, akhir tak ada kesudahan. Boleh. Ini awal tak ada permulaan, akhir tak ada kesudahan. Artinya awal dan akhir itu satu. Zahir dan batin itu satu. Jadi untuk menjawab soalan yang anda ajukan, apakah apabila wajah kita apakah kita tua sebagai wajah Tuhan empunya bayang juga ikut tua? Itu sebab ada dua. Ada engkau, ada aku. Ada zahir, ada yang batin. Ada yang awal, ada yang kemudian. Tetapi jikalau yang ada tu hanya Allah, nak banding tua macam mana? Inilah kita mengaji ni, jangan bagi ada dua. Hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu, nak tahu siapa sebenarnya Muhammad, yang dua jadikan satu. Nak tahu siapa sebenarnya Muhammad, yang dua jadikan satu. Baru kita kenal Muhammad itu siapa. Kalau masih ada Muhammad, masih ada Allah, bermakna kamu belum mengenal Muhammad. Kalau kamu nak mengenal Muhammad, hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu, nak kenal siapa Muhammad, yang dua jadikan satu. Baru kita kenal Muhammad. Setelah kita Muhammad, wajib kita kenal Allah. Sebab apa? Sebab satu. Satu ni artinya tiada perbandingan. Nak kata tua, tak ada yang muda. Nak kata muda, tak ada yang tua. Benda satu. Begitu juga Allah dengan makhluk. Mana ada makhluk wujud? Yang wujud tu hanya Allah. Yang awal siapa? Allah. Yang akhir siapa? Allah. Adakah tengah-tengah tu dia kata makhluk? Ada. Nah, inilah makanya nanda yang dikasih tuan-tuan, yang dikasih sekalian, zahir pun dia, batin pun dia. Jikalau batin muda, zahir pun muda. Jikalau batin tua, zahir pun tua. Sebab benda satu.
Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah, ingat, kita mengaji ni biar jadi barang satu. Oh, tidak ada perbandingan. Adakah patut wajah lain punya wajah lain? Jadi muslim-muslimat dia jadi satu. Yang tua pun dia, yang muda pun dia. Jadi apa yang bezanya? Sebab barang satu. Yang pendek pun dia, yang besar pun dia, yang bulat pun dia, yang lepeh pun dia. Sebab apa? Sebab tak ada perbandingan. Itulah saja jawapan, kurang lebihnya minta ampun dan maaf kalau pandangan ini tidak sama dengan pengetahuannya tuan-tuan sekalian. Sekali lagi saya nak menyatakan di sini, orang tidak pandai untuk mengesakan Allah. Duk nampak awal lain, akhir lain. Memanglah kalau awal lain muda, akhir lain jadi tua lah. Sebab awal mesti muda, akhir jadi tua. Sebab benda dua. Cuba satu. Nak kata tua, tak boleh benda satu. Nak kata muda, tak boleh benda satu. Barang daripada Amerika. Nak contoh barang di Malaysia tak ada. Nak buat perbandingan macam mana? Nak kata barang ini pendek, tak ada perbandingan yang panjang. Nak kata barang Amerika ini bulat, tak ada perbandingan yang bujur. Jadi apa yang kita beli, itulah. Kalau pendek-pendek lah, kalau gemuk-gemuk lah, kalau muda-muda lah, kalau tua-tua lah. Sebab barang satu. Ya. Dan sekalipun barang itu menjadi dua, sekalipun, kalau pun jadi dua pun, dia tetap akan kelihatan satu jua. Seumpama kapas, dia jadi baju, kelihatan dua. Sekali pun jadi baju, dia tetap kapas, satu jua. Buatlah macam mana pun, baju buruk kapas, satu je. Cantik pun kapas, satu je. Bila satu, dia tidak ada perbandingan. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ananda yang dikasihi. Kita sambung sedikit lagi persoalan yang ditinggalkan oleh sahabat kita mengenai perkara apakah apabila kita sakit, Allah ikut sakit? Apakah kita tua, Allah ikut tua? Seumpama baju koyak, apakah kapas ikut koyak? Baju buruk, apakah kapas ikut buruk? Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jikalau adanya baju dan didapati baju terkoyak, pastinya kapas akan ikut terkoyak. Kerana baju dan kapas itu satu jua. Jikalau gelas pecah, semestinya kaca juga, beling juga ikut pecah. Kerana barang satu. Dengar baik-baik ananda yang dikasihi sekalian. Benda satu cubit paha kiri, bagaimana paha kanan tak terasa?
Sebab barang satu. Tak mungkin pecahnya gelas, beleng ataupun kaca tak pecah. Tak mungkin, mustahil. Tak masuk akal. Pasti kaca ataupun beleng akan pecah bila pecahnya gelas. Pasti kapas terkoyak bila terkoyaknya baju. Pasti apabila kita mati, pasti Allah pun mati. Kerana barang satu. Tak mungkin kita mati, Allah tak mati. Wajib Allah mati. Kerana barang satu. Tetapi kita kena faham. Faham apa? Kenapa Allah tak mati bila kita mati? Kenapa kapas tak koyak bila baju koyak? Kenapa beleng ataupun kaca tak pecah bila pecahnya gelas? Kenapa? Kerana anak anda dikasih sekalian. Kerana baju tidak ada. Baju tidak ada, bagaimana kapas nak terkoyak? Kerana gelas tidak ada, bagaimana beleng ataupun kaca nak pecah? Bagaimana Allah nak tua? Bagaimana Allah nak muda? Jikalau kita makhluk tidak ada. Bagaimana Allah nak mati jikalau kita tidak ada? Bagaimana Allah nak mati jikalau kita tidak ada? Kalau adanya kita, tunjuk mana kita. Tunjuk mana kita. Tangan milik Allah. Kaki milik Allah. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki milik Allah. Mana kita? Hidup sifat Allah, milik Allah. Kita bila pernah hidup? Kita tak boleh mati kerana kita tak pernah hidup. Kita tak boleh mati kerana kita tak pernah hidup. Kudrat milik Allah. Kita tak pernah berkuasa pun. Wujud milik Allah. Kita tak pernah wujud pun. Jadi bagaimana kita nak mati? Bagaimana baju nak koyak? Baju tak pernah wujud. Apakah dengan hanya nama itu, nama boleh terkoyak? Baju hanya nama. Mana mungkin nama boleh terkoyak? Seumpama cili, cabai. Pasti cabai itu pedas. Tetapi jikalau sekadar pedas itu hanya nama, tuan-tuan ambil satu kertas, tulis di kertas itu cabai atau cili atau lombok. Tulis di kertas, namanya cili. C-I-L-I. C-I-L-I, cili. Ataupun L-A-D-A, lada. Tulis di kertas. Tumbuk. Tumbuk, campur gula, campur garam, campur belacan. Tumbuk. Tumbuk, campur gula, campur garam, campur belacan, tumbuk. Bolehkah jadi pedas? Bolehkah jadi pedas? Cuba tuan-tuan jawab, bolehkah ianya menjadi pedas? Pastinya nama cili tak boleh memberi bekas. Pastinya nama cili tak boleh memberi pedas. Kerana hanya nama. Begitu juga baju. Baju hanya nama. Mana mungkin nama boleh terkoyak? Baju hanya nama. Mana mungkin boleh buruk?
Nama tak boleh memberi pedas, tak boleh buruk, tak boleh mati. Kita ini hanya namanya. Macam kaca, macam blank. Gelas hanya nama. Mana ada gelas? Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi. Gelas hanya nama. Cuba cari. Sekarang ini anda ambil sebiji gelas. Masuk ke dapur. Buat apa yang saya suruh. Sekali pun dah tahu. Kalau nak berguru, sekarang ambil, biarpun kita dah tahu, ambil sebiji gelas, letak di depan. Siapa yang mendengar perkara ini, ambil sebiji gelas, letak di depan. Cari mana gelas. Pegang mana gelas. Yang dipegang itu kaca. Yang dipegang itu blank. Seandainya gelas itu pecah, mana perginya gelas? Pecahkan, seumpamanya gelas itu pecah, mana perginya gelas? Ternyata gelas tak ada. Sejati gelas itu blank. Sejati gelas itu kaca. Mana mungkin boleh pecah jikalau gelas tidak ada. Ambil baju, pegang baju. Yang dipakai itu pegang baju, pegang. Sekarang pegang baju. Sekarang pegang baju masing-masing, pegang. Mana baju? Yang dipegang itu kapas. Apabila kapas, tidak adanya baju, mana mungkin boleh baju terkoyak? Mana mungkin boleh kapas terkoyak? Ini pengajian hakikat makrifat. Berbeza dengan pengajian syariat. Berbeza dengan pengajian fiqh. Pengajian fiqh tak boleh terima yang baju tidak ada. Pengajian fiqh tak boleh terima yang gelas tidak ada. Tetap dia kata ada diri dia. Ada diri dia, ada Allah. Ini orang fiqh. Ini orang syariat. Mengaji ada dua wujud. Itu makanya dia tak mengaku sifat 20. Dia tak nak belajar sifat 20. Dia tak nak iktiraf sifat 20. Kerana apa? Kerana inilah. Kerana mereka masih beranggapan yang diri mereka ada, Allah juga ada. Diri mereka wujud, Allah juga wujud. Orang-orang fiqh dan orang syariat masih menggunakan akal. Masih menggunakan dirinya berkuasa berfikir. Berkuasa mencegah kejahatan. Akal dia itu boleh mengatasi ketetapan Allah. Akal orang fiqh, akal orang syariat, dia boleh mengubah ketetapan Allah. Boleh mengubah keputusan Allah. Boleh mengatasi ilmunya Allah. Dia boleh berfikir. Dia boleh buat pemilihan. Dia boleh berusaha. Allah nombor 67. Dia nombor 1. Ini orang fiqh. Apa yang ilmu saya bagi tahu ini bukan ilmu fiqh. Ilmu hakikat, ilmu makrifat. Tuan-tuan jangan campur ilmu fiqh dengan ilmu makrifat. Ilmu makrifat ni ilmu kopi. Jikalau tuan-tuan nak minum kopi, campur susu, campur teh, campur Milo, campur Nescafe, apa nak rasa? Kalau tuan-tuan nak minum kopi, minum kopi sajalah. Baru kita rasa kopi. Ini nak minum kopi, dicampurnya Milo. Campurnya Nescafe. Campurnya teh. Apa rasa? Ayanda lihat, ada 1-2 orang fiqh, 1-2 orang fikih di dalam grup ini. Tapi tak mengapalah.
mungkin tersalah masuk dalam grup ini. Dia masih lagi mengandaikan dirinya ada. Itu orang fikih. Dia mengandaikan baju masih ada. Itu maka dia kata koyak. Dia mengandaikan gelas itu ada. Itu makanya dia kata kaca blank itu boleh pecah. Biarpun dia mengaji wujud artinya ada hanya Allah. Tetapi dia masih mengadakan dirinya. Itu makanya dia boleh jadi tua, boleh jadi muda. Dia beranggapan Allah boleh muda, boleh tua, boleh buruk, boleh koyak, boleh cantik. Kenapa? Kerana dia beranggapan diri kita ini ada. Ini orang fikih. Ayanda mengajar ilmu hakikat makrifat. Bukan ilmu fikih. Ayanda saya mengajar ilmu kopi. Bukan ilmu campur kopi, campur Milo, campur teh, campur Nescafe. Apa nak rasa? Nak rasa kopi, minum kopi lah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah, fahamlah kita pada hari ini sebab apa tidak koyaknya baju, sebab apa tidak koyaknya kapas. Kerana baju tak ada. Kenapa tak buruknya kapas? Kerana baju tak ada. Kenapa blank, kenapa kaca tak pecah? Kerana gelas tak ada. Kenapa Allah tak muda, Allah tak tua? Kerana kita tidak ada. Jadi ampun dan maaf anak-anak, jikalau kita berbeza pendapat. Kerana memang kopi dengan teh tak sama. Apalagi bila kopi dicampur teh, campur Nescafe, campur Milo, itu bukan kopi. Itu rojak. Jadi untuk mengaji kopi, jangan dicampur bahan-bahan yang lain. Yang ada hanya kopi. Yang ada hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Hanya Allah. Tidak ada di tengah-tengahnya makhluk. Itu saja. Kita tutup ilmu ini. Kita tutup soalan ini pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang sudi menjawab. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.